TJ nampak rambut perempuan berjuntai dari pelepah pokok kabung tu. Rambut tu mencecah ke tanah, nampak kasar, keras dan warnanya agak perang. Dari celah-celah rambut tu ternampak batang tubuh seorang perempuan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Alhamdulillah kita dah pun menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan dalam kesempatan ni saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua subscriber saya dan yang belum jadi subscriber saya, terutama sekali kepada admin Syarul Chapter, Abang Halim, Mastura Abbas, Diana, Kak Ain, Abang Daus, Kim dan lain-lain lagi. Okey, dalam video kali ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 67 dan 68. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni, saya letakkan link playlist dekat bawah. Yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Pada yang sesiapa yang nak join grup Telegram saya dan nak beli lampu-lampu benang macam ni, saya letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump tu Rabak Surah. Daud acukan lembing ke arah Haji Salim. Haji Salim kelihatan tenang je. Kemudian Daud terus melompat atas pelantar dan ambil parang panjang. Lembing di tangannya terus dibuang. Haji Salim menjerit, "Daud!" Serentak dengan tu Haji Salim terus lompat dan lepaskan penampar suluhnya ke pipi kiri Daud. Daud terus jatuh tersungkur dan menggeletik. Mulutnya kelihatan berbuih-buih. Datuk TJ bertanya, "Macam mana awak buat budak ni, Haji?" "Saya lepaskan bisa biar dia tahu tua-tua saya bukan tua saja, tua-tua saya tua berisi." Kemudian Haji Salim pulihkan Daud. Alhamdulillah, Daud akhirnya pulih. Dia terus bangun dan bertenaga semula. Mata Daud kelihatan merah. Dia mula bertempik dan ambil parang semula. Kali ni dia terus serang secara melulu. TJ terpaksa lari keluar. Daud terus serang Datuk TJ bertubi-tubi. Bila tak boleh lawan dengan Datuk TJ, dia serang Haji Salim pula. Haji Salim terpaksa mengelak ke sana kemari, asalkan mata parang tak kena badan je. Kekuatan Daud sungguh luar biasa. Langkahnya cukup cepat macam kilat. Tapak kakinya macam tak jejak tanah. Wajahnya garang dan menggerunkan sesiapa yang melihatnya. Datuk TJ bersuara, "Jangan apa-apakan budak tu. Dia dah kerasukan. Pertahankan diri dari kena parangnya." Haji Salim kelihatan tenang. Serangan dari Daud dapat dielak dengan mudah, tapi Daud terus menggasak dan menyerang. Dia tak nampak penat pun. Makin lama makin bertambah tenaganya. Haji laknat. Daud terus lompat ke arah Haji Salim dan lepaskan tetakannya ke arah leher Haji Salim. Cepat-cepat Haji Salim elak. Parang kena dinding papan dan terus melekat dekat situ. Kemudian Daud tarik papan dan mula serang lagi. Malangnya Haji Salim terkena tetakan parang dekat bahu kanannya. Darah membuak-buak keluar. Daud terus ketawa sambil menjilat-jilat kesandara Haji Salim yang melekat dekat mata parang tu. Masa Daud asyik menjilat-jilat darah tu, Haji Salim terus menerpa dan tolak Daud hingga jatuh. Datuk TJ terus rampas parang dari tangan Daud. Haji Salim segera ambil kain untuk balut luka dekat bahunya. Daud hanya berdiri kaku. Kemudian Datuk TJ datang dekat Daud dan
Daud sedaya upaya jauhkan dirinya daripada Datuk TJ. Daud menjerit. Ah! Daud terus lepaskan tumbukan ke leher Datuk TJ. Datuk TJ terus terjatuh. Cepat-cepat Daud rampas parang dari tangan Datuk TJ dan terus bertempik dengan sekuat hati. Dia terus keluar dan berlari. Suara tempikan Daud kejutkan penduduk kampung Mandi Upih tu. Sambil berlari, Daud terus cantas apa saja dia dah mengamuk. Pokok pisang, rambutan, manggis semua jadi mangsanya. Tak cukup dengan itu, Daud terus bunuh lembu, kambing, ayam, itik yang dijumpa. TJ dan Haji Salim terus ikut Datuk TJ buru Daud yang lari menuju ke Kampung Gaduh. Dari Kampung Gaduh, Daud terus masuk Kampung Bakar menuju ke Kampung Kilang. Dari Kampung Kilang dia terus mengamuk hingga ke Ulu Licin dan akhirnya hilangkan diri dalam hutan Ulu Licin tu. TJ, Haji Salim dan Datuk TJ kembali ke rumah Haji Salim. Sebaik saja mereka sampai dekat rumah Haji Salim, orang-orang kampung dah berkumpul. Mereka nak tahu apa yang terjadi. Haji Salim terus bagi penjelasan. Selesai Haji Salim bercakap, Datuk TJ pula bagi penerangan selanjutnya. Datuk TJ dan Haji Salim bagi tahu Daud jadi macam tu sebab fikiran dia terganggu dengan kejadian yang berlaku dekat kampung. Datuk TJ bersuara, "Jangan bimbang, baliklah ke rumah masing-masing dan teruskan kerja macam biasa. Kami harap kalau ada hal-hal yang buruk segera beritahu kami. Kami tak nak anak-anak dara kami jadi korban tak tentu pasal. Mana yang kami tahu, kami kabarkan. Mana yang kami tak tahu, kita serahkan pada Allah. Semoga Allah akan lindungi kita semua." Kemudian orang-orang kampung pun bersurai. Tak lama lepas tu, Datuk TJ minta diri untuk pulang. Haji Salim bersuara, "Kampung kita dalam bahaya. Berhati-hatilah. Lepas maya asar saya nak jumpa awak." "Jumpa dekat mana? Di surau atau di rumah saya?" "Rumah awak. Ada rahsia yang nak saya bagi tahu. Tunggu saja di rumah." TJ dengan Datuk dia pun mulakan langkah untuk pulang. Sampai dekat rumah, TJ terus mandi kemudian solat Zuhur. Lepas solat, nenek TJ suruh TJ bersihkan kawasan rumah. Dekat nak masuk waktu asar, seluruh kawasan dah bersih. Daun-daun kering semuanya TJ dah kumpul dan bakar. Kemudian TJ terus mandi dan ambil air sembahyang. Bila dia masuk ke ruang tengah rumah, Datuk dia dah tunggu nak solat berjamaah. Lepas bagi salam, TJ hulurkan tangan pada Datuk dia untuk bersalam. Masa tu TJ nampak ada seorang lelaki duduk dekat sebelah dia. Lelaki tu pun hulurkan tangan untuk bersalam dengan Datuk TJ. TJ tak tahu dari mana lelaki tu datang. Dia pakai pakaian serba hijau lengkap dengan berserban. TJ yakin orang inilah yang muncul dekat depan Datuk dia sebulan yang lalu. Datuk TJ sambut salam dari lelaki tu. Tapi bila tangan dia dah nak sentuh tangan Datuk TJ, cepat-cepat lelaki tu tarik tangan dia dan terus sembunyikan dalam poket. Kemudian lelaki tu palingkan mukanya ke arah lain dan bersuara, "Kau betul-betul nak jahanamkan aku? Jangan macam tu, buruk akibatnya. Maksud kamu kau seksa anak murid aku? Siapa anak murid kamu?" "Daud." "Daud? Ya, itu saja yang nak aku ingatkan. Aku nak balik ke Ulu Kelubi." Lelaki tu segera bangun dan melangkah ke pintu. Berdiri dekat situ kejap, renung ke dalam rumah. Kemudian terus keluar. Dalam beberapa minit je, lelaki tu hilang dari pandangan. Datuk TJ terus jumpa isteri dia. Mereka berbual kejap. Lepas tu Datuk TJ kembali ke ruang tengah, tukar baju, kemudian Datuk TJ terus keluar. Cepat-cepat TJ jumpa nenek dia. "Datuk nak ke mana, Nek?" "Katanya nak pergi ke kampung Ulu Kelubi." "Hah? Saya nak ikut." Cepat-cepat TJ kejar Datuk dia. Mereka singgah di rumah Haji Salim kejap dan ternampak Haji Salim terbaring atas pelantar. Datuk TJ terus rasa badan Haji Salim. Badan Haji Salim panas. Keliling lengan yang kena parang mula membengkak. Haji Salim tak dapat gerakkan tangannya. Haji Salim bersuara, "Badan aku tak berapa sihat. Kau pergi ke kampung Ulu Kelubi, jumpa Lebaidin. Cucu kamu tahu rumahnya." Datuk TJ hanya anggukkan kepala. Kemudian mereka berdua terus ke rumah Lebaidin. TJ terus perkenalkan Datuk dia dengan Lebaidin. Mereka terus berbual. Lebaidin bersuara, "Hati-hatilah dengan orang tu. Saya tak boleh lihat rupanya, tapi setiap kali dia bercakap dengan saya rasa dia bukan sebarangan orang. Banyak ilmu salah yang dia ada. Saya bukan apa-apa, cuma nak berjumpa dan berbual panjang dengan dia." Lepas berbual, mereka terus tinggalkan rumah Lebaidin. Akhirnya mereka sampai di kepala sawah. Dari situ mereka nampak sebuah pondok lama yang terletak dekat tengah-tengah sawah. Untuk ke pondok lama tersebut
Mereka terpaksa lalu ikut batas yang sempit dan memanjang. Mereka terus melangkah dan akhirnya sampai di kaki tangga pondok lama tu. Tiba-tiba pintu pondok lama terbuka sendiri. Seorang lelaki tua duduk dekat muka pintu. Bau hapak mula menerkam lubang hidung. Tekak TJ terasa loya dan nak muntah. Orang tua tu juntaikan kakinya. TJ nampak ada luka dekat kakinya dan beberapa ekor ulat macam ulat nangka jatuh ke tanah. TJ tergamam bila orang tua tu ambil balik ulat-ulat yang jatuh atas tangga lalu diletakkan semula pada lukanya. Orang tua tu bersuara, "Apa hajat? Tadi kita berjumpa tapi tak puas, sebab tu saya datang ke sini." "Oh, awak salah orang." "Tidak." "Awak yakin?" "Saya yakin. Awaklah yang datang ke rumah saya dan solat bersama." Bila dengar Datuk TJ cakap macam tu, orang tua tersebut terdiam. Kemudian dia bersuara lagi, "Sial." Terus orang tua tu tutup pintu. TJ dengan Datuk dia saling berpandangan. Tak lama kemudian terdengar suara dari arah kiri. "Ya, aku datang." Muncul seorang lelaki berpakaian hijau. Dia bagi salam pada Datuk TJ. Lepas Datuk TJ jawab salam, dia bersuara, "Sudahlah Kamal, kau jangan perdayakan aku lagi. Mana murid kamu? Kau perdayakan mereka semua. Kau pura-pura ajar agama dan silat. Ajaran agama yang kau bawa bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Kau tak ajak mereka pada kebaikan. Kau ajak mereka pada jalan kejahatan untuk kepentingan diri kau. Kau silap kawan." "Aku tak silap Kamal. Kau memang orang yang tahu tentang agama. Tapi sayang, kau jadikan agama sebagai alat untuk penuhi kemahuan kau." "Buktinya?" "Tak payah aku terangkan. Kau kemari sebab nak balas dendam. Banyak rancangan kau yang aku gagalkan." Serentak dengan tu, pakaian hijau yang Kamal pakai terbuka. Badannya terus dibaluti dengan pakaian serba hitam, bertanjak hitam, kain sampai hitam. Dia berdiri berpeluk tubuh macam seorang pendekar. Kamal bersuara, "Alang-alang menyerut perkasam biar sampai ke pangkal lengan." Kamal terus renung ke arah batang pokok pisang. Tiba-tiba pokok pisang tu patah dua. Kamal tunjukkan kemampuan kuasa matanya depan Datuk TJ. Kemudian dia renung ke arah seekor tupai yang tengah melompat-lompat dari hujung dahan mempelam menuju ke hujung pelepah rumbia. Tupai tu terus jatuh ke tanah, menggeletik tak tentu arah, terus mati. Bila tengok kemampuan Kamal tu, TJ rasa Datuk dia bukanlah tandingannya. Segera TJ ajak Datuk dia balik, tapi Datuk dia tak nak. Sementara tu Kamal terus tunjuk kehebatannya. Dia buka langkah silat dan terus lompat atas pucuk padi. Kamal berjalan dan bersilat atas pucuk-pucuk padi tu. Tak ada pokok padi yang patah atau daunnya relai. Dari atas pucuk-pucuk padi, Kamal melompat lagi. Kali ni dia terampung sambil terus buka silatnya. Kamal seolah-olah macam orang tengah terbang, bergerak ke sana kemari di udara. Tiba-tiba Kamal hilangkan diri dan muncul dari arah belakang TJ. "Bagaimana?" Kali ni badannya diselumuti dengan kain hitam. Cuma bahagian muka je yang kelihatan. Bila tengok keadaan macam tu, TJ teringat orang berjubah hitam dekat kubur lama tu. Suaranya pun sama macam suara orang dekat kubur lama tu. Datuk TJ segera toleh ke arah Kamal. Kemudian Kamal depakan kedua belah tangannya. Dari celah-celah kain hitam tu keluar beberapa ekor ulat lipan merayap atas kain hitam. Datuk TJ bersuara, "Syaitannya cukup kuat." TJ terdiam dan terus renung ke arah tingkap pondok yang terbuka dengan sendirinya. Dekat situ, TJ nampak Daud tersengih dan baling sebatang kayu ke arah Kamal. Kamal terus sambut dan serang Datuk TJ. Datuk TJ bersuara, "Persediaan kita belum cukup Tama. Mari kita balik." Cepat-cepat Datuk TJ melangkah menuju ke arah kebun getah. Sayup-sayup terdengar suara ketawa Kamal dan Daud. Sampai rumah, nenek TJ bagi tahu Haji Salim dah sakit tenat. Luka dekat lengan kanannya terus dihurungi ulat-ulat yang besar. Ulat-ulat tu membiak dengan cepat, makan daging lengan dan hisap darah Haji Salim. Tanpa buang masa, TJ dengan Datuk dia pergi ke rumah Haji Salim. Haji Salim terbaring atas pelantar depan isterinya. Isteri Haji Salim berkata, "Kita bawa dia ke hospital. Nanti dulu. Ini sihir. Mana boleh luka baru terus berulat. Ambilkan saya 1 baldi air, 7 helai daun limau purut, 7 helai pucuk ubi gajah. Letakkan semua dalam baldi air tadi." Sementara tunggu barang-barang yang dipesan tiba, Datuk TJ periksa lengan Haji Salim yang luka tu. Luka tu mula keluarkan bau hapak. "Haji," kata Datuk TJ. Haji Salim buka mata dan merenung sayu ke arah Datuk TJ. Datuk TJ bersuara, "Terasa bisa seluruh badan Haji?" "Ya,
kau usahakan. Ini kerja sihir. Ada orang yang amalkan ilmu 7 ulat. Orang ni amalkan ilmu cendera ular. Semuanya bertuhankan syaitan. Barang-barang yang Datuk TJ pesan dah tiba. Dia terus bersila menghadap baldi berisi air, pucuk ubi gajah dan daun limau purut tu. Kemudian Datuk TJ baca Al-Fatihah 1000 kali dan surah Yasin 3 kali. Lepas tu Datuk TJ bangun dan angkat baldi berisi air tadi. Dengan perlahan-lahan disiram air tu ke tubuh Haji Salim, mula dari umbung-umbung kepala membawa ke hujung kaki. Bila dah selesai, badan Haji Salim terus menggeletar. Ulat-ulat yang berkerumun dekat luka lengan Haji Salim tadi terus gugur satu persatu atas pelantar. Datuk TJ suruh TJ tengok apa yang jatuh atas lantai tu. Bila TJ tengok, rupa-rupanya bukan ulat tapi benda putih yang dah reput. Datuk TJ bersuara, sebenarnya penglihatan kita dah disihir. Benda tu nampak macam ulat. Kemudian Datuk TJ suruh isteri Haji Salim cari pucuk pisang tanduk yang belum kembang penuh. Bila dah dapat, tubuh Haji Salim diletakkan atas pucuk pisang tersebut, manakala kepalanya dilapik dengan badan kukur kelapa. Mata kukur kelapa dicabut dan diikat pada ibu kaki kanan dan kiri Haji Salim. Tubuh Haji Salim tak menggeletar lagi. Dia terbaring kaku macam orang pingsan. Beberapa minit kemudian, Haji Salim buka mata. Mukanya yang pucat jadi segar semula. Pucuk pisang yang lapit badannya terus kecut dan layu macam kena bakar api. Haji Salim terus duduk. Bengkak dekat lengannya terus surut. Datuk TJ terus peluk Haji Salim. Haji Salim berkata, kita sedar kita kena sihir tapi tak berdaya melawannya. Pengaruh syaitan tu cukup kuat. Kita jadi lupa beberapa ayat Quran yang perlu dibaca bila terasa diri disihir. Rawatlah luka awak tu. Kalau tak boleh, pergi klinik kerajaan. Rasanya boleh dibuat cara kampung. Buatlah mana yang patut, asalkan luka awak sembuh. Kemudian Datuk TJ ceritakan apa yang dia alami masa pergi pondok dukun pendekar tu dan berhasrat nak ke sana lagi pada malam nanti. Setelah lama berbual, Datuk TJ minta diri untuk pulang. Malam tu, lepas makan malam, TJ terus masuk bilik tidur. Datuk dia terus baca Quran di ruang tengah. Mungkin badan terlalu letih, TJ terus terlelap. Pukul 3 pagi, Datuk TJ kejut TJ. Dia terus bangun dan tukar pakaian. Kemudian ikut Datuk dia menuju ke pondok lama di tengah sawah tu. Bila mereka sampai dekat halaman pondok lama tu, semua pintu dan tingkap pondok tertutup rapat. Dari celah-celah papan dinding terlihat cahaya pelita minyak tanah. TJ dengan Datuk dia intai ke dalam pondok. Ikut celah-celah papan dinding tu, ada 2 orang terbaring atas lantai tak jauh dari pelita minyak tanah. Mereka pakai baju dan seluar hitam. TJ kenal mereka berdua, iaitu Daud dengan Kamal. Tak jauh dari pelita minyak tanah tu, dekat sebelah kanan ada beberapa keping daging kering yang nipis diletakkan atas daun pisang. Sekali pandang, daging tu bentuknya macam paru-paru goreng. Tak jauh dari daging kering tu ada dupa. Dupa tu keluarkan asap yang nipis bersama bau kemenyan. TJ bersuara, apa benda yang macam daging kering tu, Tok? Cuba kau kira berapa jumlah daging kering tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 keping tu. Maknanya mereka dah potong 7 lidah anak dara sunti dan baru lepas puja lidah tu. Tiba-tiba Kamal bangun, terus buka seluarnya dan bertelanjang bulat. Terdengar bunyi air. Dia kencing dalam pondok yang jadi tempat tidurnya. Kemudian Kamal sarung seluarnya balik. Dia duduk sambil kutip ulat-ulat yang jatuh atas lantai dan letakkan semula ke dalam lukanya. Tiba-tiba Kamal bersuara, masuklah, kenapa mengintai? Perbuatan tu tak baik. Jangan silap, dia bukan bercakap dengan kita. Dia bercakap dengan orang lain. Dengan siapa tu? TJ tengok salah satu lidah yang ada dekat depan Kamal tu bergerak-gerak. Kemudian lidah tu terus terdampar atas dupa. Bara dalam dupa terus terpadam. Kepulan asap bertambah tebal keluar dari dupa tu. Dari gumpalan asap tu ada kepala manusia yang terawang-awangan. Dari mulutnya terjelir lidah yang panjang dan menitik darah segar ke dalam dupa tu. Kepala yang botak licin dengan 2 mata terperosok ke dalam berpusing-pusing atas dupa. Kemudian berhenti. Daud terus berdengkur, tak tahu apa yang berlaku. Kamal bersuara, kamu lapar?
Lidah yang terjulur dari kepala tu masuk ke dalam semula. Perlahan-lahan Kamal angkat kakinya yang luka tu ke arah bara. Beberapa saat kemudian, lidah terjulur semula. Kali ni lebih panjang dan lebar dari tadi. Lidah yang merah segar tu terus menjilat-jilat luka dekat kaki Kamal. Beratus-ratus ekor ulat dari luka Kamal ditelan oleh kepala licin yang terapung-rapung tu. Semua ulat-ulat dari luka Kamal hilang. Kemudian Kamal tarik kakinya semula. Tak semena-mena, Daud terus bangun dan lukakan ibu jari kakinya dengan pisau lipat. Darah memancuk-mancuk dari ibu kaki dia. Sebelum darah tu menitik ke atas lantai, Daud halakan ibu jari pada lidah dari kepala botak yang terapung tu. Darah Daud terus disedut dengan rakusnya. Masa darahnya disedut, Daud terus tersenyum. Kamal bersuara, "Tarik kaki kamu." Cepat-cepat Daud tarik kakinya. Kepala atas dupa berpusing-pusing lagi. Asap semakin tebal dan menghitam. Lama kelamaan, asap yang menebal mula menipis. Kepala manusia menggerunkan tu masih berada dekat situ terapung-rapung. Kali ni dia tak berpusing. Kemudian kepala terapung yang botak licin tu mula ditumbuhi rambut yang hitam, lebat dan panjang sampai ke lantai. Tiba-tiba terdengar suara, "Lidah anak dara sunti masih belum cukup 44. Kalau tak cukup, apa yang kamu tuntut tak akan menjadi. Kamu tak akan jadi kaya raya. Kamu tak akan dapat harta karun. Kamu tak boleh hidup sampai dunia kiamat. Apa yang kamu dapat sekarang cuma separuh je. Pantangnya, kamu tak boleh kena air dan pasir yang timbul di tengah sungai. Semua pantang tu jadi tawar bila dapat 44 lidah anak dara sunti." Kamal terus sembah kepala atas dupa sambil berkata, "Kami dalam bahaya dekat sini, Maha Guru. Aku tahu kamu harus pindah, cari mangsa di tempat lain." "Ya, Maha Guru. Kamu sekarang diintip musuh." "Hah?" Kamal terus duduk semula. Asap dan dupa berhenti. Kepala yang ada dekat situ terus hilang. Datuk TJ bersuara pada TJ, "Sebelum mereka serang kita, elok kita balik." Cepat-cepat mereka berdua pulang. Masa mereka meniti atas batas bendang, terlihat cahaya memancar atas bumbung pondok lama tu. Cahaya tu bergumpal-gumpal dekat situ dan bentuknya macam ribut. "Syaitan," kata Datuk TJ sebaik saja sampai ke kawasan kebun getah. Cahaya tu dah bertukar rupa. Kali ni muncul dari tiang bumbung pondok lama tu. Bentuk cahaya tu besar telur ayam. Merah menyala dalam jumlah antara 10 hingga 20 biji cahaya tu. Cahaya tu kelihatan bergolek-golek atas atap rumbia, kemudian bertukar jadi memanjang dan tajam menuju ke langit. Bila cahaya yang menuju ke dada langit tu hilang, tak semena-mena api membakar daun-daun getah kering dekat sekeliling TJ. Api tu terus marak. "Jangan pedulikan dengan api tu," kata Datuk TJ. Lalu tarik tangan TJ nak rempuh api tu. Tapi TJ takut nak rempuh. Api semakin marak. Perlahan Datuk TJ membongkok dan ambil sekepal tanah. Dengan tenang, tanah yang dikepal tu dia terus selerakkan ke arah api yang mengelilingi mereka. Datuk TJ bersuara, "Biasanya dengan cara ni dapat menahan perbuatan syaitan." Tiba-tiba Datuk TJ kelihatan resah. Api tak juga padam, malah semakin marak. TJ terdengar suara orang ketawa yang dibawa oleh angin. Datuk TJ terus kepal tanah lagi dan serakkan dari arah kiri ke kanan. Api yang menjulang terus jadi kecil dan akhirnya terpadam. Tanpa buang masa, Datuk TJ terus tarik tangan TJ dan terus melangkah. Terlihat di bibirnya bergerak-gerak macam membaca sesuatu. Setelah lama berjalan, tiba-tiba Datuk TJ berhenti. TJ bersuara, "Kenapa tu? Daging dada aku bergerak-gerak. Apa alamatnya tu?" Mengikut petua orang tua-tua, ada bahaya yang tak diduga. Bila habis je mereka berbual, tak semena-mena TJ terlihat satu benda putih melayang di udara dan menuju ke arah TJ dengan datuk dia. Cepat-cepat Datuk TJ suruh TJ ambil daun getah kering, kepitkan ke celah seketiak, kemudian menyerap dan sembunyi di sebalik pokok kecil. Benda putih tu berputar-putar atas kepala mereka sambil keluarkan bunyi berdengung. Makin lama bunyi berdengung tu berkurangan dan benda putih tu keluarkan cahaya api dan jatuh lebih kurang 10 kaki depan mereka, terus terbakar. Datuk TJ segera kepal tanah dan lempar ke arah api tersebut. Api tu segera padam. Mereka berdua terus melangkah menuju ke tempat benda putih tu jatuh. Datuk TJ segera tutup benda putih tu dengan kain merah dan terus bungkus. TJ bersuara, "Apa benda je tu, Tok? Nanti sampai rumah kamu boleh tengok." Mereka teruskan perjalanan pulang. Tiba-tiba Datuk TJ menjerit sekuat hati, "Tama!"
Datuk TJ terus rebah ke tanah sambil pegang bahu kanan dan cuba bangun, tapi tak mampu. Ada orang tengah curi aku, Tama. Siapa orangnya? Aku tak tahu. Jangan dekat aku, Tama. Kau berdiri dekat situ. Buka seluar kau. Telanjang dekat situ. Angkat kaki kanan, paras lutut. Bila TJ berdiri dalam keadaan bogel, Datuk dia terus mengguling-gulingkan badannya atas tanah. TJ tak tahu kenapa Datuk dia buat semua tu. Setelah berguling sebanyak 5 kali, Datuk TJ dah boleh bangun dan berdiri dengan baik dan kelihatan tenang. Mereka berdua mulakan langkah semula. Ketika itu juga terdengar bunyi tapak kaki orang berlari pijak daun-daun getah kering. Jangan pedulikan, bisik Datuk TJ. Bila sampai dekat pokok getah tumbang, mereka yang nampak ada benda putih terbaring atas batang pokok tu. Jangan toleh, kata Datuk TJ lagi. Bila sampai dekat pokok kabung, TJ nampak rambut perempuan berjuntai dari pelepah pokok kabung tu. Rambut tu mencecah ke tanah, nampak kasar, keras dan warnanya agak perang. Dari celah-celah rambut tu ternampak batang tubuh seorang perempuan dalam keadaan bogel, berkulit putih tanpa mata dan dahi. Jangan renung, semuanya syaitan, kata Datuk TJ. Mereka berdua teruskan perjalanan tanpa toleh kiri dan kanan hinggalah mereka melintasi sebuah danau kecil. Tiba-tiba TJ nampak dari permukaan danau yang berair cetek muncul berpuluh-puluh tangan yang berbulu. Semua tangan-tangan tu menghala ke arah mereka. TJ jadi panik. Datuk TJ segera ambil selai daun serunai laut, kemudian diramas-ramas hingga hancur sambil membaca sesuatu, lalu dicampakkan ke danau. Bila rumput tu jatuh ke dalam danau berair cetek tu, tangan-tangan yang terkapai di permukaan danau terus hilang. Tiba-tiba mereka berdua terdengar suara dari arah kanan. Ingat, kerja kita belum selesai. Mungkin esok, mungkin lusa kita bertemu lagi. Bila mereka menoleh, ada seorang lelaki berdiri dekat situ. Bau luka yang busuk dan hapak mula terhidu. Datuk TJ renung ke arah lelaki yang berdiri dalam jarak 10 kaki dari mereka. TJ segera berlindung dekat belakang Datuk dia. Bau busuk dan hapak dari luka lelaki tu membuatkan tekak TJ terasa loya dan rasa nak termuntah. Datuk TJ bersuara, "Aku berpegang pada kata orang tua-tua. Musuh jangan dicari. Kalau musuh datang, elakkan diri. Tapi dah beralah dan mengelak, musuh datang juga. Aku tak menolak untuk melawan." Lelaki tu tersenyum lalu membelakangi mereka berdua. Beberapa saat kemudian lelaki tu terus gaib. Mereka berdua percepatkan langkah. Datuk TJ harap sebelum azan subuh dilaungkan, mereka mesti berada dekat rumah. Tiba-tiba Datuk TJ berhenti melangkah. Kemudian dia pusingkan badannya ke belakang. Dia renung TJ sambil ketawa kecil dan berkata, "Kau telanjang, Tama?" "Hah? Telanjang?" Rupa-rupanya TJ terlupa nak pakai seluar balik. Seluar dia masih terletak dekat bahunya. Cepat-cepat TJ pakai seluar dia semula dan mereka teruskan perjalanan untuk pulang. Masa mereka sampai dekat kaki tangga, terdengar azan subuh berkumandang. TJ terus pergi ke perigi untuk bersihkan badan dan Datuk dia pula menuju ke sungai. Lepas solat subuh, TJ terus tidur. Lebih kurang pukul 12 tengah hari, nenek TJ kejut TJ. Bila TJ bangun dan nak melangkah menuju ke dapur untuk basuh muka, dia terasa pening. Pandangannya berpindah-pindah. Lantai yang dia pijak terasa turun, naik dan berpusing-pusing. TJ terus jatuh atas lantai. Nenek TJ berlari dari dapur dan sandarkan TJ ke dinding. Kemudian dia urut badan TJ 2-3 kali. TJ tersedak dan sedawa beberapa kali. Dari tingkap, nenek TJ panggil Datuk dia yang tengah jemur jala dekat halaman rumah. Datuk TJ bersuara, "Kenapa ni? Cucu awak ni bangun tidur terus pening dan jatuh atas lantai." Alright, kita nantikan sambungannya dalam siri akan datang. Pada sesiapa yang ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan ke alamat email di bawah. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.